Kita sampai pada muka surat 150. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma lillah. Saya dan kita semua niat untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan majlis ilmu ni satu tempat yang tempat yang barakah, tempat yang dipenuhi dengan para malaikat, insya-Allah, supaya kita semua dirahmati oleh Allah SWT lah. Jadi kita tengok muka surat 150 tentang satu personality, seorang personality yang hebat, iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah manusia yang kedua di kalangan umat Nabi Muhammad dari sudut kemuliaan. Dari sudut kemuliaan. Muka surat 150, tajuk dia tuduhan kepada Sayyidina Umar yang adil. Yang lebih tepat lagi, tajuk ni teguran kepada Umar untuk berlaku adil. Sayyidina Umar yang dipuji sebagai seorang pemimpin yang adil, tiba-tiba ditegur oleh para sahabat untuk berlaku adil. Kisahnya ialah pada satu hari sampai pakaian yang banyak, kain bukan pakaian, sampai kain yang banyak daripada Yaman ke Madinah Al-Munawwarah, dan pihak yang berkaitan pengurusan pentadbiran di Madinah membahagikan kain tersebut kepada seluruh penduduk Madinah. Bila sampai kain, tuan-tuan, kepada seluruh penduduk Madinah yang juga layak untuk mendapat kain tersebut adalah Presiden umat Islam ketika itu, iaitulah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin pun layak. Saya mengajak tuan-tuan dan saya untuk sama-sama kita merenung. Ni kipas sini sikit pandai. Untuk kita merenung kehidupan pemimpin umat Islam yang cemerlang satu ketika dulu, bagaimana pemerintahan mereka sangat cemerlang, tetapi mempunyai pemimpin-pemimpin yang sangat sederhana dalam kehidupan, dalam hidup. Daripada sinilah kita dapat, walaupun tak dapat semua pun, maklumat tu dapat sikit lah, tapi akan membuatkan kita faham bagaimana untuk menjadi mulia di sisi Allah dan menjadi hebat di dunia ni. Satu orang pemimpin yang mengalahkan dua kuasa besar dunia, Umar bin Al-Khattab. Bila sampai bantuan kain daripada Yaman, antara yang layak untuk menerima bantuan tu Amirul Mukminin, presiden tu. Situasi ini mustahil berlaku pada zaman hari ini. Kita bukan presiden, bukan Perdana Menteri. Kita punya ahli Dewan Undangan Negeri pun dah tak layak dah untuk mendapat tempat ataupun kedudukan seperti mana Sayyidina Umar ni. Bukan saya menghina kita punya pemimpin, tapi untuk diri saya sendiri, maksudnya kita boleh faham kita boleh faham daripada sini betapa sederhananya pemimpin di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tetapi hebat, pentadbiran yang sangat hebat. Bila sampai kain daripada Yaman, Sayyidina Umar antara yang layak, maka semua orang dapat kain seorang satu bahagian. Tidak diperincikan berapa meter, berapa, tapi seorang satu bahagian. Kain tadi seorang satu bahagian, maka semua dapat. Dan setelah beberapa tempoh, mungkin beberapa minggu selepas tu, Sayyidina Umar pun keluar dengan memakai jubah yang dibuat daripada kain tersebut, kain yang diberikan.
Sedangkan kain tu tidak cukup untuk dibuat jubah. Kain tadi ni, kain yang diberikan kepada setiap orang tu tak cukup untuk buat jubah. Tiba-tiba Sayyiduna Umar yang sudahlah kain tu tak cukup untuk buat jubah, dia pula bertubuh besar. Sayyidina Umar sangat terkenal dalam biografi Sayyidina Umar, dia sangat terkenal bertubuh tinggi dan besar, maka memerlukan kain yang lebih banyak. Apabila satu hari Sayyidina Umar keluar di hadapan para sahabat di Madinah Munawwarah untuk memberikan ada speech lah, ada ucapan. Kemudian Sayyidina Umar pun mula dengan alhamdulillah apa semua, ayyuhan nas isma'u wa'u, wahai manusia semua, dengar dan faham. Maksudnya dengar dan taatlah perkataan yang aku nak kongsikan bersama ni. Bangun seorang sahabat, Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Salman kata, la nasma' wa la na'i, wahai Amirul Mukminin, hari ini kami takkan dengar dan kami takkan patuh. Subhanallah. Tuan-tuan, benda ni saya pernah sebut dalam kuliah saya, iaitu saya selalu jumpa bila baca cerita-cerita tentang sahabat, kisah tentang hidup sahabat ni, saya selalu jumpa betapa sahabat, kalau mereka melihat apa-apa kesalahan dari segi syarak ataupun kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana sahabat lain, maksiat, maka sahabat akan membuat teguran ketika itu juga. Dia tak sahabat ni, dia manusia yang Nabi latih, dia tak ada tangguh. Lepas sebulan dia tak ada tangguh, lepas seminggu, lepas 3 hari takut kecil hati, tak ada. No? Jadi sahabat radhiyallahu anhum, kalau kita boleh himpunkan kisah ni, himpunkan 50 kisah bagaimana sahabat, kalau ada di depan mereka apa-apa kesalahan, apa-apa maksiat, apa-apa yang tak kena dari segi agama, dia akan terus tegur, walaupun di atas mimbar Jumaat. Subhanallah. Banyak kisah ni saya tak sempat untuk tulis, tuan-tuan. Banyak tajuk yang teringin nak dibukukan. Ni antaranya, kalau ada pendakwah kita yang dengar, benda ni belum dibukukan lagi. Sangat menarik. Antaranya kisah ni. Kisah ni. Bila Sayyidina Umar nak mulakan ucapan dia, Salman Al-Farisi bangun, dia kata, la nasma' wa la na'i, wahai Amirul Mukminin, hari ini kami takkan dengar dan kami takkan patuh. Maka Sayyidina Umar terus bertanya, wahai Salman, kenapa kamu sebut begitu dan tidak taat dan patuh, wahai Salman? Maka Salman Al-Farisi pun jawab, wahai Amirul Mukminin, kami semua dapat kain sebanyak bahagian sekian-sekian, tetapi kenapa Amirul Mukminin mendapat bahagian kain yang lebih daripada apa yang kami dapat? Tuan-tuan renung, kisah-kisah ni kisah-kisah yang diwarisi zaman berzaman. Sebab tu ada buku yang menghimpunkan kehidupan Sayyidina Umar yang tebal dia ribuan muka surat. Dan kisah ni disebutkan dalam beberapa buah buku. Bahkan disebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in. Kisah ni Tazkiratul Hamdaniyah dan berbagai lagi lah. Jadi bila Sayyidina Salman kata, hari ni kami tak mau dengar, tak mau patuh, wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar kata, kenapa? Sebab kamu ambil bahagian kain lebih, tuan-tuan, bukan hasbunallah wa ni'mal wakil. Renung-renungkanlah siapa yang pernah menjadi pemimpin dan sesiapa yang menjadi pemimpin pada hari ini. Renung-renungkanlah benda yang Allah nak soal kat kita banyak. Yang diri kita kalau tak jadi pemimpin dengan anak-anak, dengan isteri pun dah tak selesai-selesai. Apatah lagi bila kita jadi pemimpin, nak bersangkut paut dengan hak orang. Juta pula tu dengan hak orang, jutaan hak orang lain. Ambil hak orang lain, jutaan hak orang lain. Tak selesai, tuan-tuan, tak selesai.
Jadi sahabat radhiyallahu anhum dengan niat untuk menyelamatkan umat itu, orang itu daripada siksaan Allah Azza wa Jal. Kemudian jawab Sayyidina Umar, "Qum ya Abdullah ajib Salman." Bangun wahai Abdullah. Abdullah ni anak Sayyidina Umar. Abdullah ibn Umar. "Qum ya Abdullah ajib Salman." Bukan Abdullah ini tidak memegang apa-apa jawatan kementerian, tuan-tuan. Bukan sebab dia pegang jawatan Sayyidina Umar suruh dia jawab, bukan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab minta untuk anak dia jawab, bangun, sebab ada sesuatu, iaitu Abdullah bin Umar pun bangun. Dia kata, "Ya, semua orang dapat bahagian sekian-sekian daripada kain yang didatangkan daripada Yaman yang banyak. Ayah aku pun dapat bahagian banyak tu juga. Akan tetapi bahagian itu tidak cukup untuk ayahku membuat pakaian untuk dia pakai, sebab tubuhnya yang besar. Lalu aku berikan bahagian aku kepada ayahku." Subhanallah. Nampak tuan? Kata Abdullah bin Umar, "Aku yang bagi bahagian aku kepada ayahku, sehingga ayahku boleh untuk menggunakan kedua-dua bahagian itu dan membuat pakaian." Satu, keadilan yang tiada tolak bandingnya. Dua, amanah yang pupus, tidak 100%. Saya tak boleh sebut pupus lah. Amanah yang hampir hilang kesemuanya pada zaman ini. Amanah yang hampir hilang pada zaman ini, bukan sahaja di kalangan pemimpin, di kalangan rakyat, orang biasa pun, kisah yang kita dengar. Pi syarikat manakah, pi jabatan manakah, tak payah sebutlah. Setiap satu ni berlaku begitu banyak penyalahgunaan kuasa, tidak amanah. Subhanallah. Ada mereka-mereka yang takut dengan Allah, dengan akhirat ni ada, tetapi menjadi sedikit hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi yang ketiga, tuan-tuan, daripada peristiwa ni ialah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengajar saya dan kita semua untuk terus menegur, membetulkan sekiranya kita melihat kesalahan dan maksiat yang berlaku di depan kita dengan penuh hikmah. Dengan penuh hikmah. Dan kisah yang terakhir untuk pagi ini, iaitu kisah ni saya dah pernah cerita. Nanti insya-Allah kita akan cerita secara panjang lebar kisah ini. Setelah habis buku ni, kita akan guna buku Suwarun min Hayatis Sahabah, iaitu buku tentang kehidupan para sahabat. Ada terjemahan dia bahasa Malaysia, himpunan kisah-kisah sahabat, karangan Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha. Di situ tuan-tuan boleh tengok bagaimana kehidupan para sahabat yang mewarisi akhlak, nilai dan ruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok ni, muka surat 154 ni, yang ni saya pernah hurai, iaitu Sayyidina Umar waktu dia jadi pemimpin, dia banyak wujudkan kementerian dan pemerintahan dia sangat luas. Maka dia perlukan ramai sahabat-sahabat yang bukan sahaja soleh, tetapi sahabat-sahabat yang mahir dalam kepimpinan untuk dihantar menjadi gubernur-gubernur di luar negara. Antara cerita yang menarik ialah perlantikan Sa'id bin Amir Al-Jumahi, yang menolak jawatan itu sambil menangis. Orang Kedah kata teriak, menangis, merayu dengan nama Allah kepada Sayyidina Umar untuk tidak melantik beliau ke jawatan tu. Tuan-tuan, jadi gubernur kaya lah. Ya. Bukan jadi gubernur Kedah, bukan jadi gubernur Pulau Pinang, kan? Gubernur satu pemerintahan yang waktu tu menguasai 1/4 dunia kekayaan kerajaan Islam ketika tu. Tetapi sahabat radhiyallahu anhum, dia tidak berlakon untuk menolak jawatan ni. Dia bukan berlakon. Hari ini kita boleh tengok orang mengejar jawatan, kejar dan sanggup melakukan apa saja untuk jawatan. Sahabat bersumpah-sumpah dengan nama Allah, mohon kepada Sayyidina Umar ketika itu. Sa'id bin Amir ni orang yang warak, nanti kita akan cerita.
kesalehan dia, dan dia juga ada kemahiran kepimpinan yang tinggi. Dua tu lah, dia tak boleh soleh saja tak boleh memerintah. Ada sahabat sangat baik, sangat soleh, tapi tak boleh memimpin. Ada. Jadi sahabat ni tolak, dia kata, wahai Umar, aku memohon dengan nama Allah untuk kau jaga akhirat aku. Tuan-tuan, maksudnya nak pegang jawatan ni takut akhirat rosak. Unashidukallah ya Amirul Mukminin, untuk wahai Amirul Mukminin, aku mohon padamu untuk tidak merosakkan akhirat aku. Bukan nak suruh buat maksiat, tuan-tuan, nak bagi jawatan. Sa'id bin Amir tolak, tapi Sayyidina Umar kata, taj'aluna al-khilafata fi 'unuqi thumma tatrukunani wa tatrukuha li. Kalian yang lantik aku jadi khalifah, kemudian pakat nak tinggal. Itulah lebih kurang bahasa. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, aku pun takkan lepaskan kalian. Kamu gubernur di Hims, wahai Sa'id bin Amir al-Jumahi, wahai Sa'id bin Amir. Maka Sa'id bin Amir pun meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah untuk memegang jawatan tersebut, dalam keadaan ketika hari untuk menghantar itu, seperti mana keadaan semua sahabat. Sa'id bin Amir, bila Sayyidina Umar tanya, wahai Sa'id, berapa kenderaan yang kamu perlukan? Sa'id bin Amir kata, aku dan ahli keluarga aku sajalah. Masya Allah, kenderaan. Kita kalau hasbunallah wa ni'mal wakil, kita ni itulah, subhanallah. Jadi satu kenderaan. Dan Sa'id bin Amir bila ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Sa'id, berapakah gaji yang layak untuk aku berikan kepada kamu? Maka jawab Sa'id bin Amir, tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Wahai Amirul Mukminin, peruntukan bulanan daripada Baitul Mal tu pun tak habis aku makan. Tuan-tuan, zaman tu ada bantuan bulanan Baitul Mal, macam zakat duk bagi lah ni kan. Zakat negeri-negeri bagi, alhamdulillah. Jabatan Kebajikan Masyarakat ada bagi, ada bantuan, ada bagi, alhamdulillah. Begitulah yang diperoleh oleh sahabat. Dia bila nama bantuan Baitul Mal, jabat zakat ni, dia bukannya seorang 3,500, bukan seorang 1,600, no. Hari ni kalau 1,500 untuk seorang diri tak kahwin lagi pun paras-paras hidung je. Maksudnya cukup-cukup 1,500. Mana ada bantuan bulanan jabat zakat JKM sebulan 1,500 kan? Saya nak beritahu macam ni, Baitul Mal dulu pun maksudnya dia bukannya satu angka yang mewah. Kalau dulu kan Baitul Mal, sahabat dapat Baitul Mal, bermaksud sahabat itu tidak mempunyai kekayaan yang besar. Dan kesemua pemimpin yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab mesti mengisytiharkan keseluruhan harta yang dia ada pada hari pertama dia menjadi pemimpin. Ada berani, tuan-tuan. Kena isytihar semua yang dia ada. Dan pada hari dia meletakkan jawatan, harta yang dia miliki pada hari pertama tu tak boleh melebihi jumlah harta pada hari dia meletakkan ataupun melepaskan jawatan, ataupun dia disingkirkan dari jawatan tu. Itu pada zaman Sayyidina Umar. Kalau hari yang dia dilantik, dalam bank dia ada keseluruhan ada 18,000, maka selepas dia menjadi gubernur 18 tahun, 20 tahun, mesti jumlah banyak tu juga. Yang ini antara yang berlaku lah secara umum pada zaman Umar bin Al-Khattab. Dan pemimpin besar yang Sayyidina Umar lantik, Sa'id bin Amir ini adalah salah satu seorang daripada penerima Baitul Mal. Masya Allah, Masya Allah, penerima Baitul Mal. Jawab Sa'id bin Amir apabila disoal oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wahai Sa'id, berapa gaji? Maksudnya macam hari ni lah kita tanya berapa gaji, expect salary kan, yang kami akan bagi, ataupun yang inilah dijangkakan, pakat tulis kan. Jawapan soalan yang luar biasa daripada seorang pemimpin yang agung kepada seorang pemimpin lain yang juga hebat, dan juga memberikan jawapan yang luar biasa bila Sa'id bin Amir kata, wahai Amirul Mukminin, cukuplah bantuan bulanan yang diberikan kepada aku.
no? Jadi Masya Allah, dia kisah-kisah ni mengisafkan kita, mengingatkan kita kepada akhirat, terutamanya pemimpin hari inilah yang sangat mewah. Peruntukan pun berjuta-juta parlimen ke apa nama ni, peruntukan parlimen lah. Banyak itu belum gaji, belum lagi dapat yang ni dan sebagainya. Belum lagi macam-macam lah. Jadi semoga kita semua taat dan patuh kepada Allah. Semoga saya dan kita semua tahu bahawa akhirat itu adalah kehidupan. Dunia ni fata morgana. Tempuhlah kehidupan dunia ni walau sesusah mana, sebab ia akan setiap masalah itu akan berakhir. Setiap ujian itu akan berakhir, dan satu hari tidak ada lagi yang namanya kesengsaraan, tidak ada lagi yang namanya ujian. Iaitulah apabila hari kita semua melangkahkan kaki kanan dan kiri kita masuk ke dalam syurga Subhanahu wa ta'ala, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah takat itu saja untuk pagi ini. Aqulu qali hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka